Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami boleh ada di rumah Tuhan. 主，我们感谢你，因为我们今天能够来到你殿中。 Itu semua bisa terjadi oleh karena kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. 这一切的发生，是因为你在2000多年前的复活。 Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan syukur kami mau datang kepadamu. 因此，我们以充满欢喜快乐的心来到你面前。 Biarlah pada waktu firman-Mu kami baca dan kami renungkan, iman kami kembali diteguhkan. 但愿当我们思想你的话语和你的恩典的时候，我们的信心更加的坚固。 Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menyampaikan kepada kami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. 但愿圣灵上帝在我们心中动工，向我们传讲上帝在我们生命中的旨意和计划。 Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. 求你对我们说话，你的儿女们愿意聆听。 Demi Kristus Tuhan kami berdoa. 奉靠基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Shalom. 各位主小弟兄姐妹平安， Selamat Paskah Saudara sekalian. 祝大家复活节蒙恩。 Senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. 非常感谢主，我们今天能够聚在一起来敬拜上帝。 Saudara, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. 那么今天上帝的话也是取自约翰福音第20章。 Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. 约翰福音20章24到29节。 Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." 约翰福音20章24到29节。那12个门徒中有称为的图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的人有福了。” Saudara, satu kali seorang papa sedang menasehati anaknya yang umurnya baru 10 tahun. 那么有一天呢，一个做父亲的就跟他的10岁的孩子说， Papanya ngomong, "Nak, ingat baik-baik nasihat papa ya." 做父亲就跟他讲说，孩子，你要好好的听我的劝勉。 Orang yang pintar itu selalu meragukan apapun. 那称为聪明的人呢，总是疑惑或者怀疑一切的事情。 Jadi jangan pernah percaya sesuatu itu sampai 100% percaya, jangan pernah. 因此呢，千万不要180%的相信这一切事情， Selalu selipkan keraguan di dalamnya. 永远在这事情上加入一些的怀疑或疑惑。 Kenapa demikian, Nak?
孩子为什么这样呢？ Sebab hanya orang bodoh saja, sekali lagi hanya orang bodoh saja yang 100% yakin terhadap semua hal. 因为只有愚笨的人，你要清楚，唯有愚笨的人才100%的确定这些事情。 Lalu anaknya berespon, saudara. 那么孩子就做回应了。 Oh gitu, 哦，原来这样。 Papa yakin? 爸爸确定吗？ Papanya jawab, 100% yakin lah. 我说我100%的确定。 Kayaknya perlu saya ulangin, saudara, supaya lebih berasa begitu ya efeknya, saudara ya. 好，防腐我要再重复，让你们能够看到它的反然的效果。 Saudara setuju nggak, saudara, dengan nasihat si papa ini, saudara? 你们同意这个爸爸的劝勉吗？ Setuju, saudara? 你们同意吗？ Ini nanya apakah boleh dijawab, saudara? 我问你的话，你们就该回答。 Kalau nggak dijawab, saya rasanya pengen doa tutup langsung, saudara ya. 如果你们不回答的话，我防腐 Atau 要 mungkin 做些什 saudara 么 lebih 祷告。 bahagia begitu, saudara ya. Setuju, saudara, dengan nasihat si papa ini? 你们同意这个爸爸的说法吗？ Setuju nggak, saudara? 同意吗？ Yakin, saudara? 确定吗？ Oke, 99 aja yakin nih ya, supaya nggak masuk kategori seperti kata si papa tadi nih, saudara ya. 好，让你们不要列入那个爸爸所说的。 Saudara, ini memang hanya sebuah cerita imajinatif saja. 那么这只是一个富有想象力的一个故事。 Karena dalam kenyataannya, saudara sekalian, keraguan atau ketidakpercayaan itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita miliki. 因为在现实生活当中，一切不信或者是疑惑呢，是我们在生活当中很容易拥有的。 Saudara, tidak perlu kita itu mengikuti nasihat si papa tadi dalam cerita tadi, saudara, berusaha untuk menyelipkan rasa ragu di dalam diri kita terhadap sesuatu. Tidak perlu, saudara. 我们不用像他那个做父亲的说，要在生活当中要加入一些的疑惑，我们不需要这一点， Seringkali perasaan itu otomatis muncul begitu saja. 因为这样的感觉自然而然就会出现了。 Dan bahkan untuk sesuatu yang jelas-jelas sudah kita tahu saja, jelas-jelas kita paham saja, saudara sekalian, kita masih bisa ragu. 甚至呢，一些我们非常的确定、非常的相信的事情，我们也会疑惑。 Contoh, saudara. 比如说， Saudara, sebagai orang Kristen, kita tahu persis hidup kita itu dipelihara oleh Bapa kita di sorga. 我们作为基督徒，我们相信呢，我们也知道呢，我们的生活有天父来保守看顾。 Bahkan saudara sekalian, Alkitab katakan jumlah rambut di kepala kita pun Allah tahu. 甚至圣经说，我们头上的几根头发，上帝都知道。 Tapi pada waktu penghasilan kita turun, 但是呢，当这些事情降下来的时候， badan kita kurang sehat, 我们的那个身体也不大健康， dapat persoalan, 有很多的问题。 atau kalau teman-teman yang muda, jumlah like di Instagram saudara berkurang dibanding biasanya, 或者是年轻人他们在 Instagram 的那个点赞下降了， dapat komentar-komentar buruk dari netizen. 还有那个那些他们就批评他很多的批评。对 Saudara, 他 pada 很多批 waktu 评 semua itu muncul, saudara, 当这一些出现的时候， bukankah betapa mudahnya keraguan itu lahir di dalam hati dan pikiran kita? 那么我们的心里就很容易的现出一些的疑惑。 Maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan benar-benar memperhatikan saya? 我们可能会问：上帝是真的会关心我吗？ Apakah Tuhan betul-betul peduli dengan apa yang saya alami? 那么上帝是否真的能够那个关心我所经历的吗？ Dan tidak jarang pertanyaan itu saudara berujung kepada apakah Tuhan memang betul-betul ada? 那么这一些的问题的背后，就是上帝是否真的存在？ Saudara, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini juga berfokus kepada seseorang yang sedang berada di dalam keraguan, dan orang itu namanya Thomas, saudara. 那么今天我们刚才所阅读的经文呢，也是专注于一个圣经人物，就是多马。 Saudara, Thomas tidak percaya dengan peristiwa kebangkitan Yesus sebab ia tidak melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit itu. 多马呢，并不相信耶稣已经复活的事情，因为他没有亲眼看见耶稣的复活。 Maka ketika murid-murid yang lainnya berkata, Yesus sudah bangkit, 当其他门徒说，耶稣已经复活了， maka Thomas kemudian mengatakan, sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 那么多马说呢，我非看见他手上的钉痕，我非用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。 Tegas sekali, saudara.
非常的坚决。 Sekali-kali aku tidak akan percaya. 我总不相信。 Saudara, dari sinilah kemudian saudara sekalian Thomas mendapatkan label yang terkenal sampai hari ini sebagai Thomas si peragu itu. 因此呢，多马呢在这里就有一个标签，作为一个多疑的多马。 Saudara, sebenarnya label ini kurang adil buat Thomas. 那么其实这个标签对于多马来说呢，并不公平。 Sebab kalau kita teliti membaca catatan Injil, 如果我们细心的阅读福音书， kita akan segera menemukan bahwa ternyata yang ragu-ragu, yang tidak percaya dengan berita tentang kebangkitan Yesus itu juga termasuk murid-murid yang lain, saudara. 那么对于主耶稣已经复活这件事情，不只是多马，其他的门徒也是曾经怀疑过。 Sampai kemudian Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid, baru mereka itu betul-betul percaya, baru mereka betul-betul mengakui bahwa Yesus sudah bangkit. 直到主耶复活的耶稣向他们显现的时候，他们才相信主耶稣已经复活。 Saudara, Thomas ragu karena ia tidak hadir, tidak melihat Yesus yang telah bangkit itu secara langsung. 那么多马存怀疑的心或是疑惑，因为他没有亲眼看见复活的主耶稣。 Murid-murid yang lain sama. 其他的门徒也一样。 Bahkan sesungguhnya keraguan Thomas itu adalah cerminan dari keraguan murid-murid yang lain juga, saudara. 因此呢，多马的疑惑呢，也是显明了那个其他的门徒的疑惑。 Dan sebenarnya tidak hanya sekedar ada the doubting Thomas, tetapi juga ada the doubting disciples, murid-murid yang juga adalah peragu. 因此呢，不只是有多疑的多马，也有多疑的门徒们。 Tetapi ketika kita semakin menggumuli, merenungkan baik-baik, saudara sekalian, 但是当我们好好的思想、好好的反省的时候， keraguan Thomas pun adalah cerminan dari keraguan setiap kita. 那么多马的疑惑呢，也是我们每一个人疑惑的反应。 Bahwa seringkali saudara kita masih mungkin untuk merasa ragu dan kemudian tidak percaya kepada Tuhan. 很多时候我们也会疑惑，也会怀疑，因此像一致认知呢，不相信主了。 Meskipun kita adalah orang Kristen. 即使我们是基督徒， Bahwa tidak jarang saudara di dalam kehidupan kita membiarkan berbagai macam keraguan itu mengendalikan arah hidup kita dan membuat kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa. 因此呢，很多时候生命的那个生活的带领呢，使我们很多时候都存着怀疑的心，并且不能做什么。 Padahal kita orang Kristen. 其实我们是基督徒。 Jadi saudara sekalian, bukan hanya sekedar ada Thomas si peragu, murid-murid yang peragu, tetapi juga ada aku si peragu, the doubting I. 因此呢，不只有多疑的多马，有多疑的门徒，也有多疑的我。 Dan aku di situ saudara sekalian mewakili setiap kita. 那么这里的我呢，代表着我们每一个人。 Saudara, maka disinilah saudara fakta tentang kebangkitan Yesus yang kita rayakan minggu yang lalu itu betul-betul penting bagi setiap kita sebagai orang Kristen. 因此呢，在我们上个礼拜所庆祝的复活，基督的复活呢，对我们每一个基督徒来讲是非常重要的事情。 Sebab saudara sekalian kebangkitan Yesus itu saudara menepis, meluluhkan, menjawab keraguan terbesar dari setiap kita sebagai umat manusia. 因为耶稣的复活呢，已经打开了，或是粉碎了，或者是回答了很多人的问题。 Keraguan apa saudara? 是怎样的疑惑呢？ Yang pertama saudara, 第一， keraguan apakah Allah itu mampu untuk menyelamatkan saya. 就是我们怀疑那个基督的复活的上帝能否拯救我们？ Saudara, kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu itu adalah fakta sejarah yang mengubah segalanya di alam semesta ini. 那么在2000多年前，基督的复活呢，已经改变一切的历史的事实。 Nah itulah sebabnya saudara murid-murid Yesus sebagai saksi mata pertama yang menyaksikan peristiwa itu, saudara mereka mengaku percaya beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. 因为在这些信徒里面，他们所见证的基督的复活，他们就承认基督复活的事实。 Dan tidak peduli saudara apapun tekanan hidup, persoalan, kesulitan yang mereka hadapi, 那并不在乎他们所经历的生活的压力，或者是他们的挑战，或是挣扎， bahkan nyawa sekalipun, 甚至他们的性命， mereka tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. 他们继续相信基督已经复活。 Saudara, itu karena kebangkitan Yesus itu berdampak bagi mereka. 因为耶稣的复活对他们非常有影响， Membuat mereka percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan yang kekal. 使他们相信主耶稣，并且领受永恒的救恩。
Tetapi sesungguhnya dampak dari kebangkitan Yesus itu tidak hanya berlaku bagi mereka sebagai saksi mata 2000 tahun yang lalu. 那么耶稣在2000多年前的复活呢，不只是影响当时的人， Dan disinilah betapa powerfulnya, betapa berkuasanya kebangkitan Yesus itu, saudara. 所以在这里我们会看见上帝的复活是何等的崇高，何等的伟大。 Karena Yesus telah bangkit, 因为耶稣已经复活， maka kita pun bisa percaya kepadanya meskipun kita bukan saksi mata. 因此我们能够相信他，即使我们不是见证了复活的人， Meskipun kita tidak pernah melihat Yesus bangkit secara fisik, 即使我们没有亲眼看见耶稣已经复活， tapi kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 但是我们能够相信主耶稣。 Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? 为什么这件事情会发生呢？ Pertama-tama tentu jelas saja melalui kesaksian para rasul sebagai saksi mata yang tercatat di dalam berita Injil. 首先肯定是接着使徒们的见证，是圣经所记载的使徒们的见证。 Dan di dalam anugerah Tuhan Injil itu sampai kepada kita, saudara. 那么在上帝恩典中，这样的信息呢，就传到今天的我们。 Dan kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 因此，我们相信主耶稣。 Tetapi yang jauh-jauh lebih utama, saudara sekalian, 但是最主要的呢， sesungguhnya kebangkitan Yesus itu membuka pintu keselamatan dari Allah sehingga pada waktu kita mendengar berita Injil, kita percaya terhadap berita itu dan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 因为耶稣的复活已经打开了那个一的大门，好让我们每一个人能够相信上帝，并且能够从中蒙恩得救。 Kita tidak menganggap kemudian berita Injil itu sebagai dongeng, bohongan, hoax, dan yang lain sebagainya. 我们没有把这样耶稣复活的事情当作是一个神话，或者是一个骗局，或是其他的。 Tapi kita percaya sepenuhnya, 但是而是我们完全的相信， beriman kepada Yesus. 我们相信主耶稣。 Saudara, itu semua karena kebangkitan Yesus, saudara. 这一切都是因为耶稣的复活。 Kebangkitan Yesus sesungguhnya adalah deklarasi pernyataan bahwa Allah mampu menjangkau, menyelamatkan manusia dimanapun dan kapanpun. 那么耶稣的复活呢，能够允许，能够触摸，或者是能够让很多人能够归向他。 Itulah sebabnya, saudara, setelah Thomas menyatakan pengakuan imannya, 因此呢，当那个多马宣告他的信仰的时候， Yesus kemudian berkata seperti ini. 那主耶稣就对他说 Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. ：“你因看见了我才信。 Perhatikan selanjutnya, saudara. ”接下来你要注意， Berbahagialah atau diberkatilah, persis seperti yang ada di dalam Matius pasal 5, saudara, ucapan bahagia. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. 那么主耶稣接下来就说：“那没有看见就信的人有福了。”或在其他福音说：“那没有看见我人就信的人是蒙福的人。” Siapa orang berbahagia yang dimaksud oleh Yesus di sini? 那么主耶稣在这里所谓的有福的人是指谁呢？ Saudara dan saya. 就是你和我。 Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Engkau adalah orang yang berbahagia. 作为信主的人呢，在主耶稣在这里记载说，我们是有福的人。 Sebab meskipun dengan mata fisik kita tidak melihat langsung Yesus yang bangkit itu. 即使我们没有亲眼看见耶稣的复活， Tetapi kepada kita pun dianugerahkan keselamatan untuk percaya kepada Yesus yang bangkit itu. 但是呢，主耶稣也赐下他的恩典，让我们这些没有看见却相信的人是有福的人。 Saudara, maka saudara sekalian, kita tidak perlu ragu lagi bahwa Allah betul-betul mampu untuk menyelamatkan setiap kita dari belenggu dosa. 因此呢，我们不需要再怀疑，因为上帝有能力将我们从罪恶的捆绑中拯救出来。 Allah betul-betul mampu untuk memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. 那么主能够呢，赐下恩典，让我们这些人都能够蒙恩得救，能够领受到那个永恒的生命。 Jadi kalau ada dari antara saudara yang beribadah pagi hari ini, saudara masih ragu-ragu terhadap iman saudara kepada Tuhan Yesus. 因此，在这里聚会的人，如果你还存着怀疑耶稣的心， Kalau saudara masih merasa ragu-ragu apakah betul Allah sanggup menyelamatkan saya? 或者是你还怀疑上帝是否能够拯救我， Apakah betul sebagaimana yang sudah disampaikan selama ini bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya mendapatkan pengampunan dan menerima keselamatan yang kekal? 或者我们一直相信的主耶稣，因为我们相信主耶稣，他就能够拯救洗净我们一切的罪恶，并且获得永恒的生命。 Maka hari ini saudara sekalian, 因此，今天呢， percayalah. 你要相信， Karena itu semua terjadi oleh karena kebangkitan Yesus. 这一切的事情的发生，是因为耶稣的复活。
Jangan ragu lagi. 不要再疑惑。 Keraguan yang kedua. 第二个疑惑或是怀疑， So, sebagai manusia, saudara sekalian, keraguan kita, salah satu keraguan kita yang terbesar adalah apakah Allah itu mau memperhatikan saya? 我们第二个疑惑或者就是怀疑上帝是否真的关心我。 Saudara, perikop kita hari ini mencatat peristiwa Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. 那么今天我们所经用这段经文呢，再次告诉我们，主耶稣再向门徒们显现。 Dan menariknya kali ini, saudara sekalian, Yesus secara khusus memberi perhatian kepada Thomas. 那么有趣的是，主耶稣这一次呢是特别向多马显现的。 Setelah menyapa semua orang yang ada di ruangan itu, 当他向室内的每一个人打招呼之后， Yesus langsung berkata-kata kepada Thomas. 耶稣就马上对多马说， Seolah-olah Yesus itu memang sengaja secara khusus menampakkan diri sekali lagi demi Thomas. 就仿佛呢，主耶稣再一次向门徒显现，只是为了这个多马。 Maka tidak heran saudara sekalian, Lembaga Alkitab Indonesia dan Alkitab versi berbahasa Inggris secara umum memberikan judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nama Thomas disebut di situ, saudara. 因此呢，并不奇怪，那个印尼圣经的那个机构呢，或者是英文的圣经所把这一段的称为多疑的多马。 Apa yang spesial dari Thomas, saudara? 那么多马有什么特别的地方呢？ Sampai-sampai Yesus harus khusus menampakkan diri lagi kepada dia. 以致耶稣要特别的再次显现，只为了他。 Kepada seorang murid yang sebenarnya sudah kenal siapa Yesus, 对一个已经认识主耶稣到底是谁的人， seorang murid yang sudah mendengar pengajaran Yesus berkali-kali dalam hidupnya, 而且在他生命中一直不断听见主耶稣的教导的门徒， seorang murid yang sudah berkali-kali melihat langsung betapa banyaknya mujizat yang Yesus lakukan, 也是一个很多次见证了主耶稣行神迹的门徒， tapi masih saja meragukan Yesus. 但是他还是怀疑耶稣， Untuk apa, saudara? 为什么呢？ Saudara, rasanya ini bertentangan dengan judgment kita, dengan penilaian kita sebagai manusia pada umumnya. 这好像对一般人受对于我们的那个判断是有一点不同的。 Mungkin orang seperti Thomas ini lebih cocok ditinggalkan daripada diperhatikan. 如果像多马这样的人，更好是将他撇弃。 Tetapi bukan itu tindakan Yesus 但是 bagi 耶稣， Thomas. 但是耶稣并没有对多马这样子说。 Yesus justru tidak menolak Thomas dengan segala keraguannya. 耶稣反而没有拒绝拒绝多马，即使他存着疑惑的心。 Yesus tidak membuang Thomas si peragu itu. 那么主耶稣也没有撇弃这个多疑的多马， Sebaliknya, 相反的， Yesus justru menjumpai Thomas 耶稣反而 tepat di titik keraguannya. 耶稣反而在多马在他的怀疑当中，耶稣向他显现。 Dengan sabar, Yesus menunjukkan tanda luka di tangan dan lambungnya. 他很有耐心的显给多马看他的手和他的肋旁的痕迹， Bahkan mengizinkan Thomas untuk menyentuhnya. 并且许可多马去摸他。 Dengan sabar, Yesus membimbing Thomas keluar dari keraguannya. 那么耶稣很有耐心的引领多马走出他疑惑的范围， Sampai akhirnya dia tidak ragu lagi. 以致到最后他已经不再疑惑， Dia menjadi percaya kepada Yesus. 他成为相信主耶稣的人。 Dan membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. 并且宣告主耶稣是我的主，我的神。 Bagi Thomas, Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia Tuhan, dia Allah. 那么主耶稣并不是平常的人，而他是主，是上帝。 Tetapi yang jauh lebih penting bagi Thomas, Yesus itu adalah Tuhanku dan Allahku. 但是对于多马更重要的是，耶稣是我的主，我的神。 Sebuah pengakuan iman yang sangat personal, sangat pribadi. 这是一个非常有自我性的一个宣言。 Saudara, kalau Thomas adalah representasi figur yang mewakili kita sebagai orang-orang yang sering meragukan Allah, 如果多马是我们这些很多时候存怀疑的心的人的代表， maka tindakan Yesus yang bangkit itu sesungguhnya adalah representasi dari apa yang Allah lakukan kepada orang-orang seperti kita. 因此主耶稣复活主耶稣的行为，就是上帝就是代表上帝的行为。 Apa yang Yesus lakukan kepada Thomas? 主耶稣对多马所行的， Mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah lelah
untuk memperhatikan engkau dan saya sebagai orang percaya. 也想要显明主耶稣、复活主耶稣，并不倦离要拯救我们，还有关心我们。 Bahkan ketika kita sedang bergumul di dalam segala keraguan kita, ketidakpercayaan kita kepada Allah, Allah tidak pernah lelah memperhatikan kita. 甚至我们很多时候有疑惑，或者是已经不再相信主耶稣，但是主耶稣全部眷离关心我们。 Allah tidak pernah membuang mereka yang imannya sedang bergumul begitu berat dengan berbagai macam keraguan dan tanda tanya. 他也没有丢弃那些存着怀疑的心，或者是一些已经不再相信主耶稣的心。 Sebaliknya dalam kasihnya Allah justru saudara sekalian menjumpai kita berkali-kali tepat di titik keraguan kita. 而是他反而在我们的那个存疑惑的观点上呢，他以他的爱来触摸我们， Sampai perlahan-lahan tetapi pasti 以致渐渐的，但是确定的， keraguan itu menjadi sirna. 这样的疑惑就慢慢的消退了。 Dan pada akhirnya saudara kita mengakui bahwa betul-betul Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang ajaib. 一直到最后呢，我们真正的宣告，相信我们所信的主耶稣是那个复活的主耶稣。 Betul-betul apa yang baik dari Allah itu adalah yang terbaik. 因此，我们能够相信主耶稣会赐给我们是最好的， Melampaui apa yang pernah saya bisa pikirkan dan harapkan. 超乎我们所思所想。 Saudara, bukankah perhatian dari Allah kepada orang-orang seperti kita ini itu lebih dari cukup untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia? 那么，上帝岂非一直不断的关注我们，并足以让我们成为有福的人？ Allah tidak punya alasan untuk memperhatikan kita, saudara. 他没有理由要关心我们， Allah punya berjuta alasan justru untuk membuang kita. 上帝有成千上万的理由能够丢弃我们， Sebab kita adalah orang yang sering ragu. 因为我们是经常疑惑的人。 Tetapi Allah justru memperhatikan kita. 但上帝反而关心我们。 Dan kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah mau memperhatikan kita, orang-orang yang lemah ini. 因此，耶稣的复活呢，已经显明了主耶稣愿意关心我们。 Saudara, kepada Thomas yang ragu-ragu itu, Yesus berkata seperti ini. 对于多疑的多马，主耶稣对他说 Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 不要疑惑，总要信。 Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 不要疑惑，总要信。 Saudara, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu memanggil Thomas untuk keluar dari keraguannya. 复活的主耶稣呼召多马走出他疑惑的范围， Dia memanggil Thomas untuk berhenti membiarkan keraguan itu terus menguasai kehidupannya. 他呼召多马不要一直让疑惑的思想影响他。 Ia memanggil Thomas untuk masuk ke dalam kehidupan yang berbahagia, yang penuh berkat, yang telah Allah anugerahkan melalui kebangkitan Yesus. 他呼召多马能够进入上帝的恩典当中，能够享受上帝的欢喜和快乐。 Saudara, panggilan yang sama juga diberikan kepada kita. 同样的呼召，上帝也赐给我们。 Panggilan untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. 他呼召我们要全心全意的相信他， Mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang sudah bangkit itu. 将我们的一生交托于那复活的主耶稣。 Panggilan untuk betul-betul mengalami apa artinya menjadi orang yang berbahagia, yang diberkati di dalam Kristus yang bangkit itu. 那他呼召我们能够经历充满欢喜快乐的生活，并且蒙福的生活。 Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 因此，各位主所爱弟兄姐妹， apapun keraguan kita hari ini, 无论我们今天的疑惑是什么， bawa itu kepada Tuhan Yesus. 我们把它带到上帝面前， Bawa itu kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan maut itu. 带到那个复活的主耶稣面前，因为他已经击败了死亡， Sebab ia mampu menyelamatkan kita. 因为他能够有能力拯救我们， Dan ia mau memperhatikan kita. 并且他愿意关心我们。 Jangan tidak percaya lagi, 不要再疑惑， melainkan percayalah. 而是要相信。 Mari kita tunduk kepala. 我们一起低头。 Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, orang-orang yang seringkali ragu kepadamu.
天父上帝，求你可怜我们，可怜我们这些常常存着疑惑心的人。 Biarlah kebangkitan Yesus yang baru saja kami rayakan minggu yang lalu sekali lagi meneguhkan iman percaya kami kepadamu. 但愿我们在上星期所庆祝的耶稣的复活的节日，再一次坚固我们的信心。 Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami hari ini. 感谢你的话语今天教导我们， Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. 我们感谢你，因为我们相信你爱我们。 Demi Kristus Tuhan kami berdoa. 奉靠耶稣，我们祷告， Amin. 阿门。